Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, sidang Parlimen Medan berbicara, tempat indah lagi mulia, agar kita sihat sejahtera, semoga semua seia sekata. Tuan Yang Dipertua, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada individu, isi rumah dan syarikat perniagaan serta hampir semua sektor ekonomi. Skala dan kesannya jauh melebihi jangkaan, dan negara-negara di seluruh dunia telah menghadapi pengucupan ekonomi yang ketara. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi dunia dijangka mengucup sebanyak 4.4% tahun ini, iaitu pengucupan yang paling teruk sejak Perang Dunia yang Kedua. Malaysia juga tidak terkecuali. Keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK telah mengucup sebanyak 8.3% dalam tempoh separuh pertama tahun ini. Walaupun kesan negatif ke atas pertumbuhan ekonomi pada tahun ini adalah bersifat sementara dan dijangka pulih pada tahun depan. Beberapa petunjuk ekonomi bulan Ogos dan September telah menunjukkan prestasi ekonomi adalah lebih baik berbanding dengan prestasi separuh pertama tahun 2020. Yang pertama, ekspor Malaysia pada September meningkat sebanyak 13.6%. Yang kedua, nilai jualan perdagangan borong dan runcit naik sebanyak 2.5%. Yang ketiga, jualan kereta penumpang bulan September naik 8%. Yang keempat, pasaran buruh kekal mencatatkan kadar pengangguran 4.7% Julai dan September. Tuan Yang Dipertua, mengambil kira kedudukan ekonomi terkini, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini menguncup di antara 5.5% hingga 3.5% pada tahun ini dan dijangka berkembang tahun depan dalam lingkungan 5.5 hingga 8%. Dengan peningkatan semula kes COVID-19 dalam gelombang ketiga, dalam tempoh sebulan lalu, PKP terpaksa dilaksanakan di Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ini mungkin menjejas sedikit prestasi ekonomi pada bulan Oktober dan November. Tuan Yang Dipertua, kerajaan telah merubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi bagi menangani isu-isu dan cabaran semasa ekonomi. Ia dipengusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri yang memantau impak penularan wabak COVID-19 ke atas ekonomi serta merangka langkah-langkah untuk memulih dan merancangkan semula ekonomi negara kita. Sejak ditubuhkan, sebanyak 24 mesyuarat telah diadakan dan 48 perkara dibincangkan. Antaranya termasuk langkah memulih sektor ekonomi yang terjejas seperti pelancongan, pembinaan, peruncitan dan perusahaan kecil sederhana, langkah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangkan kadar pengangguran dan lain-lain. Tuan Yang Dipertua, seperti sedia maklum, kerajaan telah mengumumkan beberapa pakej rancangan. Yang pertama, bulan Mac, pakej rancangan ekonomi. Yang kedua, bulan April, pakej rancangan ekonomi prihatin. Yang tiga, pakej penjana pada bulan Jun. Yang keempat, kita prihatin September 2020. Pakej rancangan ekonomi tersebut berjumlah sebanyak RM305 bilion atau kira-kira 20% daripada KNK dan antara pakej terbesar di kalangan negara-negara membangun. Tuan Yang Dipertua, berbagai langkah bagi mempercepatkan pemulihan ekonomi dan memelihara kesejahteraan rakyat akan diperkenalkan dalam bajet 2021. Melalui Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi, kita sedang mengutamatkan penyediaan pelan pemulihan ekonomi jangka panjang. Rancangan Malaysia ke-12 akan dibentangkan pada awal tahun depan. Kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Perdana Menteri telah melakukan yang terbaik untuk melindungi nyawa rakyat dan menjamin kelangsungan hidup dengan izin lives and livelihood. InsyaAllah, dengan langkah-langkah yang telah diambil dan bakal diambil melalui belanjawan RM12 dan dasar-dasar yang berkaitan, ekonomi negara kita akan dapat dipulihkan. Tahun depan, ekonomi kita akan pulih, ekonomi kita akan berdaya saing dan mampan bagi memastikan kebajikan kesejahteraan rakyat akan terbela. Marilah kita semua tanpa mengira parti bersama-sama memulihkan ekonomi negara dan membela kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.